Ha? Gambar Ustaz tak ada gambar muka. Buka video. Tak nampak gambar? Ada. Tak nampak muka. Ada? Oh. Okey, baru nampak. Nampak. Ah. Pula sikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul asma'ul husna wa sifatul ula. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sebelum kita meneruskan majlis kita ataupun agenda kita mesyuarat AJK PIBG, marilah sama-sama kita memberkati majlis kita ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya muliakan, lagi saya raikan Puan Bursa, Puan Azlina binti Muhammad Arbi, dan saya raikan, saya hormati Cikgu Zamri. Cikgu Zamri tak? Ada Cikgu Zamri? Ada. Dan saya hormati Puan Rosni sebagai PKM, dan seterusnya kepada semua ahli dan kuasa PIBG SK Puak 2. Alhamdulillah, kita rapatkan kesyukuran pujian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada petang ini kita dapat berhimpun satu perhimpunan yang sangat penting untuk secara kolektif menentukan hala tuju kita yang akan kita lalukan, yang akan kita lalui bersama dalam tempoh yang akan datang. InsyaAllah. Saya haraplah semua guru sihat lah tuan. Sihat kot. Cikgu sihat semua. Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Bagus. Saya haraplah kita berjumpa cara kita kata alam maya ni, insyaAllah lah. Apapun program yang kita dapat laksanakan, kita teruskan. InsyaAllah semoga kita ni, sekolah kita ni berjaya, ya, cemerlang dan gemilang, insyaAllah. Sebelum kita meneruskan majlis kita ataupun agenda kita, marilah kita teruskan agenda kita dengan ucapan Puan Guru Besar. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima pada yang dipertua PIBG, Ustaz Azman bin Yusof, yang pengurusi PIBG kita pada hari ini, dan pengurusi mesyuarat AJK PIBG 2021 SK Kuala. Yang berusaha Cik Zamri dan Tisa, kuasa pengurusi barisan AJK PIBG, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan dan sahabat sekalian. Okey, alhamdulillah pada hari ini kita dapat melaksanakan mesyuarat AJK PIBG 2021 secara alam maya melalui Google Meet. Ini kali pertama kita berjumpa di alam maya. Alhamdulillah kita dapat merealisasikan perjumpaan kita pada hari ini
walaupun baru dirancang namun terus dapat dilaksanakan. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, perjumpaan kita pada hari ini ialah yang perkara penting yang pertama kali untuk membincangkan mengenai mesyuarat agung PIBG SK Kuala Luar yang akan kita adakan dalam masa yang terdekat. Tidak lagi kita akan buat perbincangan tarikh. Tarikh itu dah ada, harap dapat dipersetujui oleh semua pihak kerana mesyuarat ini haruslah diselesaikan sebelum 30 September 2021. Oh maaf, 30 Oktober 2021. Tapi kalau boleh kita selesaikan awal, takut banyak lagi kekangan-kekangan selepas ini. Dan daripada itu, saya agung dalam mesyuarat PIBG ini juga ada beberapa perkara lagi yang akan kita bincangkan sebentar lagi. Dan juga sebelum saya lupa, esok saya mohon kepada Ustaz Azman bersama timbalan iaitu YDP PIBG bersama-sama dalam satu webinar PDPR PIBKS, ya, yang mana penulis kita ialah Ustaz Fahmi. Semua YDP PIBG dijemput hadir. Sekejap lagi saya akan berikan link dia kepada Ustaz, ya Ustaz? Pukul 9 InsyaAllah saya juga akan diwakili oleh Cik Zamri kot, sebab esok saya ada urusan sedikit. Cik Zamri akan wakil saya untuk SK Kuala Luar pada Ustaz juga. Okey. Terima kasih kita juga ucapkan kepada semua LJK PIBG, Ustaz Azman, Ustaz Daud, sebab itu Ismail Daud, saya nak baca mana Ustaz Daud. Okey. Puan Sofia, Puan Izan dan Encik Haifiza. Lepas tu saya lupa siapa Fad. Semua LJK lah. Di atas main peranan tuan-tuan dan puan-puan, iaitu dalam waktu zaman pandemik, kita masih dapat mengusahakan pelbagai program dengan bantuan PIBG. Contohnya program rezeki, ya. Program rezeki saya cuma war-warkan kepada Ustaz Azman sahaja. Untuk pemberitahuan, dan Ustaz Azman juga menyumbang untuk kelompok rezeki. Kelompok rezeki ini kita buat untuk keluarga-keluarga yang terkesan dengan keadaan pandemik. Dan daripada itu, daripada kelompok rezeki juga kita ada melancarkan ziarah Cakna bersama Doktor Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Perak, Dr. Suhaimi, ke 4 buah rumah anak-anak SK Kuala Luar yang dipilih oleh PPD Negeri Perak, dicalonkan oleh sekolah dan ditokong oleh PPD, dilawati oleh Doktor Pengarah. Pada kalau tak salah saya 29 Ogos. Ya, kalau kita tak 29 Ogos kita pergi. 29 Ogos yang lalu, ya. Kita pergi ke rumah Puan Mariam, kita pergi ke rumah PGA, anak di PGA, ke Abu Nur, dan juga ke rumah Fahmi Osman, Encik Osman, ya. Itu sedikit tentang perjalanan untuk PIBG dan PIBG kita. Kita pakai kepada tuan-tuan dan perempuan yang cakna dan membantu pihak sekolah dalam melaksanakan PDPR sepanjang tempoh kita berada dalam PKP ini. Maksudnya daripada bulan 5 selepas raya puasa, kita tidak berjumpa dengan anak-anak secara bersemuka, namun begitu pengajaran dan pembelajaran kita dapat dilaksanakan dengan sempurna. Alhamdulillah. Walaupun ada juga berlaku keciciran pada peringkat awal, namun keciciran tersebut dapat kita tangani bersama-sama. Ya, untuk makluman tuan-tuan, bagi rekod SK Kuala Luar setakat ini hingga sekarang kita tidak ada lagi keciciran. Maksudnya murid-murid yang susah kita hubungi dahulu, kita dah dapat hubungi secara menghantar modul melalui pos, menghantar modul melalui
guru besar, yang kita pesan kepada guru besar Pokema, dan juga kita minta mereka pulang semula ke rumah kebajikan Abu Nur. Alhamdulillah. Jadi setakat ini pada saya perjalanan DFK Kuala Luar dapat ditadbir dengan sempurna walaupun pada zaman pandemik. Namun begitu Ustaz, di sini saya ada sedikitlah cadangan. Walaupun belum masuk lagi hal-hal berbangkit, tapi saya nak sebut sebelum saya terlupa. Untuk timbangan ataupun yuran PIBG, kita tak panggil yuran PIBG sekarang, kita panggil timbangan PIBG, ya. Jadi saya dicadangkan, tapi bukan diusulkan nanti. Sumbangan PIBG untuk 2021 kita tidak perlu melakukan tutupan. Ya, tidak perlu melakukan tutupan. Namun begitu, kita mohon kepada beberapa yang belum melangsaikan sumbangan PIBG 2020 harap dapat melunaskan sumbangan PIBG mereka. Maksudnya ini untuk kita berlaku adil kepada ibu bapa pada tahun 2020. Kerana ada ibu bapa 2020 yang telah membayar duit sumbangan, memberi sumbangan PIBG, namun ada segelintir ibu bapa yang tidak membuat bayaran untuk sumbangan PIBG. Jadi 2021 kita masukkan sebentar sumbangan PIBG, namun begitu kita mohon kepada semua ibu bapa SK Kuala Luar melunaskan sumbangan PIBG bagi anak-anak mereka di tahun 2020. Walaupun ada yang kata tak adil untuk tahun 1 untuk anak sulung, namun begitu mereka akan bayar nanti di tahun 2022 untuk sumbangan itu. Jadi kita janganlah anggap 2021 nanti budak tahun 1 anak sulung untunglah mereka tak payah bayar. Tak, mungkin 2022 nanti kita kutip pula sumbangan PIBG. Itu salah satu saranan saya lah kalau dipersetujui dalam mesyuarat. Sebelum saya terlupa, saya kena sebut dulu benda tu. Okey, Ustaz. Nanti usaha berkata, nanti kalau kita ni kita boleh bincangkan semula. Itu harapan saya untuk kita menambahkan tabungan PIBG kita. Kita saya rasa itu saja untuk tamat saya pada kali ini. Saya harap perjalanan majlis kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua EJK boleh ambil perhatian kerana kita pada tahun ni tak macam tahun yang lepas, sebab kita ada beberapa perkara yang penting yang perlu kita jelaskan. Seperti mana yang dijelaskan oleh Puan Gursa, maknanya tahun 2000 yuran ataupun sumbangan PIBG 2021 kita masukkan dulu. Cikgu tak itu? Yuran kita tangguhkan dulu. Tangguh dulu 2021. 2021 tu maksudnya kita tangguhkan, kita tak perlu bayar, tapi kita langsaikan yang 2020 dulu. Ya, betul. Hanya tak ada putusan lagi lah. Yang ni tak ada keputusan, tapi kita bincangkan dalam mesyuarat ni, kita bawa usul ni dalam mesyuarat agung PIBG. Ya. Boleh tak? Kita minta JK dalam ni, kalau boleh bersetuju, seorang contohnya Ustaz Mat Daud bawa usul ni dalam mesyuarat agung PIBG. Jadi kita minta persetujuan. Saya bilang tu. Tak apa? Cik Karamiza, okey boleh? Cik Karamiza nak bawa usul boleh? Jadi maksudnya, seorang daripada AJP ni bawa usul dalam mesyuarat PIBG, minta ditangguhkan pembayaran 2021, namun begitu 2020 kita langsaikan. Okey. Faham kan? Boleh kan? Okey. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah apa yang perlu kita buat ataupun kita lakukan, InsyaAllah
kita gunakan kesempatan ini, saya rasa lah kita boleh maklumkan dalam mesyuarat agung ni. Jadi tahun ni kita terpaksa kena mesyuarat juga cikgu mesyuarat agung. Ya, Ustaz, mesyuarat agung kena buat. Mesyuarat agung kena buat. Kita buat. Wajib, maknanya kita maklum kepada semua ibu bapa lah. Ya, kita kena maklumkan kepada semua ibu bapa. Kita akan buat mesyuarat agung pada tahun 2021 melalui Google Meet seperti ini. Ya, melalui Google Meet seperti ini. Dan saya mencadangkanlah tarikh yang sesuai untuk mesyuarat agung tu pada 15 September 2021, hari Rabu minggu depan. Kerana minggu depan kita cuti sekolah, Ustaz. Minggu depan. Minggu depan kita buat sekolah. Dalam cuti sekolah. Kita buat dalam cuti sekolah, tapi sebab dia Google Meet, dia tak ada masalah lah. Saya dalam masa hari ni berapa bulan dah? Hari ni 8. Dalam seminggu tu kita boleh maklum dah. Boleh lah. Kalau kata dipersetujui dengan mesyuarat hari ni, kita nak buat 15 hari bulan. Esok kita dah plan macam kita panggil apa? Maklumat mesyuarat dan usul lah untuk diperbincangkan. Ada cara usul ke diperbincangkan. Ya, insyaAllah. Okey. Saya rasa kalau kita buat jam 9 pagi boleh tak, Ustaz? Pagi? Pagi ni kadang-kadang ibu bapa ni dia masalah dia kerja kadang-kadang cikgu. Dia bekerja, okey. Jadi kita nak buat call tak? Pukul 3 petang macam ni juga? Kita buat macam biasa, petang lah. Kalau macam tu okey, kalau macam tu boleh tak? 3 petang, hari Rabu, 15 hari bulan. Ya. Sebab kalau hari sekolah, Ustaz pun sekolah kan, buat PDPR juga. Jadi kita buat hari cuti. Kita buat hari cuti ya. Sebab mungkin kita buat Google Meet ni mungkin tak masa tu taklah kita kata lama macam yang kita buat tu lah. Ya, betul. Ustaz, kita cuma go through saja. Yang penting dari poin yang pentingnya. Ya, Ustaz. Okey, tadi kita masuk dalam usul lain lah. Okey, seterusnya dengan itu majlis diteruskan dengan pembentangan dan penerimaan agenda keuangan. Penyata keuangan PIBG, penyata keuangan dipersilakan bendahara. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya nak share screen je lah ya. Sekejap Okey, semua nampak ni kan? Ya, mak. Okey. Saya Na'Abina binti Muhammad selaku Bendahari PIBG. Okey, nak bentangkan penyata kewangan PIBG yang berakhir pada 31 Disember 2020. Okey, tahun lepas ni. Okey. Kita tengok dulu pendapatan wang yang masuk. Okey, baki sebelum ni kita ada 8,790 50 sen. Yang kedua ada duit tumpang TS25 dan pusat sumber ada 3,000. Duit akaun tumpang untuk program motivasi tahun 6 2,500. Sumbangan kepada Surau Al-Hidayah ada 1,000. Sumbangan daripada Parlimen Gerik ada 5,000. Yuran PIBG 2020 setakat yang diterima 3,430. Sumbangan ladang Sungai Rui 2,100. Sumbangan Wabi Asnel 1,500. Sumbangan Badan Kebajikan kepada Surau Al-Hidayah 300.
dan pusat pelupusan Al-Quran MRSM 346. Okey. Yang ni pusat pelupusan Puan Sofia minta tutup mikrofon Puan Sofia. Puan Sofia minta tolong tutup mic. Minta Jok tolong tutup mic ya. Sebab dia berbunyi. Okey. Seterusnya ada pendapatan 1,000. Okey, kita tengok pula perbelanjaan. Perbelanjaan banyak lagi lah daripada pendapatan. Okey, banyak keterangan tentang wang keluar. Yang pertama, hadiah sumbangan Majlis Persaraan Tuan Haji Sirat ada 160. Program kecemerlangan co-curriculum untuk Cikgu Soleh lah, bahagian dia ada 1,000. Pengeluaran dalam satu cek sumbangan TF25 dan pusat sumber 3,000 yang tumpang tu dah keluar. And then pengeluaran dalam satu cek juga untuk Mesyuarat Agung PIBG 2020 dan sumbangan kepada wang murid yang berjaya ke peringkat daerah negeri dan kebangsaan, semua sekali total keluar satu cek 1,600. Okey, pengeluaran dalam satu cek untuk sumbangan program motivasi tahun 6 2,500. Pengeluaran dalam satu cek sumbangan daripada Parlimen Gerik 5,000. Okay. And then ada keluar pengeluaran dalam satu cek daripada Parlimen Gerik 2,500. Okay, pengeluaran dalam satu cek program kecemerlangan co-curriculum untuk Cikgu Soleh, duit sumbangan badan kebajikan 300 kat situ, 1,300, duit peti PIBG 700, semua sekali 2,500 dalam satu cek. Yang ini juga dalam satu cek, iaitu duit sumbangan pelupusan Al-Quran 346, duit sumbangan pusat pelupusan Al-Quran Abdul Bahari kepada surau 1,000, duit ni berkaitan dengan surau lah, dah ada 154 duit peti untuk PIBG. Totalnya dalam satu cek tu 2,500. Sumbangan daripada YBS ni dikeluarkan 1,500. Okey, jumlah perbelanjaan semua sekali ada 22,260. Okey, baki di tangan ada 1,854. Jadi jumlah baki semasa sekarang ni ada 4,216.50 sen, termasuk di tangan dan juga di bank. Okay. Itu saja maklumat untuk semua. Nak tengok balik ke? Saya buat bolehlah nampak sikit. Yang pentingnya baki yang ada lah kan. Baki yang ada sekarang ni, baki semasa tu lah yang paling penting tadi. Baki semasa sekarang ni 4,000 lebih. 4,216. 5%. 5%. Ada di bank sikit, ada di tangan sikit. Ada di bank yang 1,800 ni. No. Ada di bank 2,362.50 sen, yang ada di tangan ada 1,854. Ya. Okey. Boleh? Ya. Okey, kita tutup Ya. Okey, terima kasih kepada Puan Dahli kerana sudi membentangkan keuangan kita pada petang ni. InsyaAllah apa yang kurang tu kita topaklah. InsyaAllah kita carilah kembangan. Kebanyakan kita ni sekolah ni dia memerlukan semangat. Kita terpaksa kena cari walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ni, insyaAllah kita usahakan memajukan sekolah kita. Terima kasih pada Bendahari sekali lagi. Kemudian ada lagi yang ni alutan kuasa yang rasa ada yang tak puas hati ke apa.
Ada tentang keuangan ni. Daud. Okey, boleh. Memang. Ha? Okey. Okey, nak cakap. Okey ya, okey semua. Okey semua insya-Allah. Okey. Terusnya pembentangan penerimaan usul. Adik, cikgu saya nak tanya lah. Ada tak usul yang kita untuk bagi ibu bapa ni usul-usul? Ustaz, sekarang ni kita kena terima dulu pembentangan keuangan oleh Cikgu Ali. Di mana baca Jabatan Keuangan, seorang kena sokong dan datang dan sokong. Okey. Okey. Jadi saya harap salah seorang daripada membentang dan menerima ataupun mengesahkan keuangan. Siapa dia nak mengesahkan dan kemudian sokongan. Daripada kalangan AJK. Saya berjalan dimisahkan dan keuangan. Okey, sokongan. Saya mau ada bagi saya sokong. Okey, bentang mengesahkan saudara Khairul. Ustaz Khairul. Seterusnya habis dulu juga. Okey, kita beralih kepada agenda seterusnya iaitu Membentang dan penerimaan usul. Ustaz, buat setakat ini usul ni selepas kita dah cadangkan tarikh untuk mesyuarat aku, kita dah tetapkan masa, saya akan minta setiausaha hantar borang usul dalam WhatsApp group setiap kelas. Ya. Jadi kita akan cek balik usul tersebut pada hari Isnin. Baru kita akan cek usul. Tapi Ustaz, kalau usul tu banyak maknanya kita kena buat tapisan lah. kita kena buat tapisan usul tersebut. Betul. Kalau ada usul daripada AJK sekarang, kita boleh terus bincangkan dulu Ustaz. Kalau ada AJK yang nak usul dulu, kita boleh bincang terus dalam ini. Kita bincang sekarang. Ya, kalau ada cadangan daripada AJK nak usulkan apa-apa sahaja, sebab untuk makluman semua, pada 3 Oktober 2021, sekolah akan mula dibuka untuk sekolah menengah, iaitu tingkatan 5 dan tingkatan 6. Untuk sekolah rendah, setakat ini tidak ada tarikh yang betul-betul ataupun yang benar-benar lagi dikeluarkan oleh KTM. Jadi setakat ini sekolah rendah untuk urut-urut buka sekolah memang belum ada. Ya, yang ada hanya untuk tingkatan 5 dan tingkatan 6 memang tarikh dah pasti pada 3 Oktober. Jadi maksudnya murid sekolah rendah setakat ini akan menjalankan PDPR sehinggalah waktu untuk PDPC bersemuka dimaklumkan. Saya tanya satu soalan. Masalah vaksin lah. Adakah semua macam sekolah rendah tu macam mana? Okey Ustaz. Setakat ini untuk vaksin, kalau kami semua guru, pekerja pembersihan, pengawal keselamatan, pengusaha kantin dan pekerja kantin, kedai buku, semuanya kami telah divaksin. Okey, kami telah menerima 2 dos. Namun begitu, untuk murid, setakat ini yang kami dapat maklumat, tingkatan 5 wajib akan divaksin bermula pada minggu ini. Diikuti oleh tingkatan ke bawah dan seterusnya, sehinggalah murid yang berusia 12 tahun. Tapi 12 tahun maksudnya darjah 6. Ya, darjah 6. Sebab dia akan persediaan dalam tingkatan 1.
Jadi sebab Tuan Dusni pada 2 minggu lepas dia ada dikeluarkan satu kenyataan untuk ibu bapa mendaftar vaksin untuk murid darjah 6 dalam sejahtera dahulu. Ya, kalau kita berdaftar macam saya, anak saya darjah 5 saya dah daftar. Tapi tidak ada lagi kenyataan untuk dicucuk diberi vaksin itu belum. Cuma dalam sejahtera sahaja dulu. Ya. Okey, terima kasih cikgu. Okey. Penerangan tu kita nak tahu juga kadang-kadang sekolah ni kadang-kadang ibu bapa yang jadi masalah tu. Ya, betul. Betul Ustaz. Sebabnya dia macam Ustaz, kalau tak salah saya, macam sekolah anak saya mungkin dia buat macam ni kot. Kalau kata duduk asrama, pelajar asrama dengan pelajar luar pun dia asingkan. Dia tak mau ada bersemuka, dia tak mau campur. Sebab pelajar asrama dia memang kuarantin dia betul-betul. Pelajar luar tu dia kena duduk di luar kan, dia pun pulang masuk. Jadi saya pun tak pasti lagi. Tapi untuk sekolah rendah ni, kalau buka pun mereka nak darjah 6 dahulu bersekolah sebab persediaan untuk ke sekolah menengah. Kalau sekolah agama ni masalah guru yang tak vaksin ni dia tak boleh ngajar bersemuka. Ya, betul Ustaz, betul. Memang. Guru yang vaksin. Jadi masalah pada guru. Untuk kami di sekolah kementerian pun begitu juga Ustaz. Ya, guru-guru tidak boleh mengajar secara bersemuka. Tapi cikgu kena ada di dalam kawasan sekolah. Mungkin dia duduk dia duduk pusat semula, dia gunakan duduk bersama murid dia. Macam itulah, tapi mesti berada di dalam kawasan sekolah. Kawasan sekolah. Okay, bagus juga dia tu lah. Tapi kita masalah ini masalah jangan sebab kalau kata depa duduk di rumah, kita tak tahu depa, yalah bukanlah kita kan orang huzon pada depa. Tapi kebanyakannya tu ialah bila duduk di rumah biasalah kan sambil mengajak dia berkelek macam tu lah kita lah. Okey, kita kembali pada tentang usul. Jadi saya haraplah sebelum kita usul daripada ibu bapa, saya rasalah mungkin ada daripada kalangan EJK, PIBG dia ada usul yang kita kata yang bernaslah untuk kita teruskan. Yang bersangkutan dengan sekolah ni. Kok ada usul? Ustaz Daud, Ustaz Khairul usul lah. Tak kira lah usul apa pun. Cikgu boleh bagi usul. Saya kira usul juga tadi Ustaz, yang penting tu. Kita buat usul yang Puan Guru Besar bawa tadi. Macam mana EJK di kalangan EJK ni? Okey. Kita nak tangguhkan yang 2020 iuran tu ke tahun kita tangguh kita tangguh kan 2022 kita tangguh ke 2022. Ni kita tangguh saja. Memang kita tangguh. Nak bahan bukan jangan tak payah langsung tangguh saja. Pada tahun 2021. Okey. Kepada ibu bapa lah. Saya harap yang ada tu boleh masuk kepada ibu bapa lah. Okey, selain daripada usul yang tadi tu, saya mungkin ada lagi usul. Saya rasa usul yang kita kata boleh ibu bapa tu dia boleh ada keyakinan. Tak dengar. Pada ibu bapa
alamak. Okey, selain daripada usul, Ustaz, yang tadi saya tu, ingin mengatakan beberapa Ustaz. ya, mungkin ada lagi usul. Perkara yang saya mahu Saya rasa usul ni jangan boleh ada yang Mohon pada Pak Izan cukup mic Izan, Izan, kalau mic tu buat apa? Tak dengar. Tak clear. okey Ustaz. Boleh. Okey, cadangan yang pertama. Okey. Kita pastikan anugerah PDPR sebenarnya yang mana buat di bawah unit bimbingan kaunseling. Untuk anugerah PDPR dari bulan Jun daripada Julai hingga Ogos baru ni kami buat anugerah PDPR pasal apa dan itu kata kami untuk anugerah PDPR saya mohon okey Ustaz. Ya. Okey, saya ulang balik. Okey. Puan Rosni saya suruh tinggal dekat laptop ni. Mohon pada AJK tolong tutup mic sebab bila buka mic banyak-banyak dia mengganggu. Ya? Okey. Sekejap Puan Rosni pindah dekat dalam ni. Okey Ustaz. Saya ada dua perkara yang saya ingin usulkan. Yang pertama tentang anugerah PDPR yang mana kita dah jalankan untuk fasa 1 yang tu kita di bawah unit bimbingan kaunseling dan kita pun ambil duit dari bimbingan kaunseling lah untuk fasa 1. Kita bagi sedikit hadiah lah bernilai RM5 kepada murid-murid beserta sijil. Sebenarnya kami nak buat sedikit majlis anugerah yang dalam GM lah sebenarnya. Hadiah baru sampai hari ni ke tangan kita. Okey, itu untuk fasa 1. Jadi untuk fasa 2 nanti kita mohon PIBG support lah untuk fasa 2, hadiah fasa 2. Hadiah fasa 1 ni kami RM5 darab lebih kurang 100, kami perlukan 76 hadiah saja. Okey. Dan di hujung nanti mungkin ada hari anugerah cemerlang. Yang tu kita bincang kemudian lah. Yang ni saya buat usul untuk anugerah PDPR. Okey, yang kedua, saya mohon teruskan untuk murid-murid, sebenarnya murid-murid kita ni walaupun pandemik, mereka bersemangat untuk masuk pertandingan yang dianjurkan oleh negeri, daerah dan ada juga yang masuk kebangsaan. Jadi seperti yang sebelum ini, untuk pemenang-pemenang ataupun penyertaan di peringkat kalau kita menang, kalau ada menang kita bagi usulkan pada PIBG lah untuk bagi sedikit sumbangan lah. Kalau dulu RM10 lah dekat zon. Kalau peringkat daerah, dulu kita bagi RM50. Kalau sampai peringkat kebangsaan dan dapat nombor, kita bagi pihak PIBG bagi RM100. Jadi saya mohon teruskanlah seperti itu. Kerana dalam waktu pandemik ini memang cabaran lah murid-murid untuk pertandingan pun jadi apa yang anak dia masuk tu dia tahulah. Jadi eloklah kita hargailah mereka juga. Walaupun kita tidak berdua, kita tidak bersemuka kan. Itu dua usul lah daripada saya. Okay, satu anugerah PDPR dan yang kedua sumbangan anugerah kepada murid-murid yang aktif dalam pertandingan ataupun aktiviti co-curriculum. Co-curriculum tak ada? Kakinya Okey Ustaz? Ya. patah. Okay. Kakinya patah. Okey, Ustaz, itu usul PKM. Jadi kita boleh juga bincangkan dalam mesyuarat ni sama ada kita boleh bawa ke tidak dalam mesyuarat PIBG.
Tapi pada saya, apa yang dikatakan oleh Prof ini tentunya berkaitan dengan anak-anak kita, kepentingan anak kita dan Kalau kepentingan yang anak tadi kita. tak sah. Kalau yang lain Ya? sah. Sebelum saya lupa juga Ustaz, saya mohon dalam misal edisi kali ini, saya usulkan UJK PIBG 2020 dikekalkan untuk 2021. Mutat Sesi seterusnya. Mutat. Keluar agama. Tak salah. Okey, terima kasih. Saya anggaplah daripada saya setuju. 100 lebih peratus. InsyaAllah. Jadi kita boleh maklum kepada ibu bapa benda ni kita untuk anak-anak kita juga kan. Saya anak-anak pun macam ni depa seronok cikgu. Depa juga seronok buat kuis ke apa kan. Kalau Ustaz tengok hadiah-hadiah yang disampaikan waktu menjadi mula, bagi tadi agama kan, tengok hadiah dia. Walaupun orang kata berupa makanan, tapi budak seronok. Dia seronok. Tidak boleh. Kemudian saya nak terima kasihlah kepada Ustaz Rahim tu lah. Walaupun dia tak ada sini, terima kasih banyaklah. Dia lah banyak di antara guru yang kita kata cemerlang lah. Dari segi kita kata aktiviti program yang dia buat tu, alhamdulillah tak ada saya rasa tak ada runutan daripada ibu bapa lah. Kemudian saya haraplah sumbangan yang diusulkan oleh sumbangan kata ada 76 hadiah cikgu. Apa pasal kedua ni? Untuk 76 orang murid, jadi kita memang kena sediakan 76 hadiah untuk PDBR kita. Ya. Kerana kita buat macam ni, satu kelas, kita ambil 5 orang pelajar PDBR yang terbaik, terawal antara menyiapkan kerja. Cuba bagaimana tu yang kita perlu tu? Ustaz, kita buat macam ni. Setiap bulan kita akan sediakan 76 hadiah untuk 76 orang murid. Dan kita bermula daripada bulan Julai, September, Oktober, November dan Disember. Maksudnya 6 bulan. Walaupun kita tak dengan anak-anak kita 6 bulan, tapi anak-anak kita tu still ada dengan kita, belajar dengan kita. Jadi motivasi anak-anak tersebut, kita buat anugerah PDBR. Dan Ustaz, contoh untuk sijil ya, sijil ini untuk sijil, contoh sijil. Sijil yang kita bagi pada ada sijil, ini contoh sijil Ustaz. Ini contoh hadiah yang kami berikan, kami sediakan untuk bulan Julai untuk anak kita. Sebenarnya hadiah ni taklah mahal mana, tapi orang kata menghargai anak-anak, kita akan bagi hadiah ni berserta sijil. Ya. Maknanya kita boleh maklum lah benda ni. InsyaAllah. JK lain macam mana? Setuju lah? Setuju. Ustaz Dok, kau ada semangat nak bagi? Saya tanya Ustaz Dok dulu lah. Okey, insyaAllah. Di antara dua anugerah tadi, anugerah PDBR. Kemudian, yang pasal yang kedua tu ialah saya haraplah kita ada hari anugerah cikgu di akhir-akhir ni. Pada saya cadangkan macam ni lah Ustaz. Pada bulan Disember nanti kita buat hari anugerah secara drive-thru juga. Yang tu kita buat macam Ustaz tu kena ada wajib, macam kita buat hari anugerah biasa tapi juga datang secara drive-thru. Buat drive-thru. Ya. Majlis untuk kelancaran tu perasaan tu kita buat Google Meet dan semua. Lepas tu drive-thru. Lepas tu saya nak maklumkan lagi satu. Pada minggu lepas, berapa hari bulan?
seorang anak kita telah meninggal dunia. 4 September, adik Muhammad Adam Mukris, ya. Adik Muhammad Azri telah meninggal dunia berusia 8 tahun dari kelas 2 IK. Pada saat kejadian, ibu dan ayah juga mengalami keadaan yang agak kritikal, tak dapat bersama-sama dengan jenazah, dan alhamdulillah 5 orang guru daripada SK Kuala yang diketuai oleh Guru Ramli Batista, Ustaz Mahmud, Ustaz Ibrahim Ramli, Ustaz Ahmad Tauki bin Zakari dan juga Cikgu Nikman bin Abdullah telah bersama-sama melakukan ke Terengganu, ke Jertih Terengganu menghantar jenazah pada jam 11 malam dan jenazah selamat dikuburkan pada jam 2.30 pagi. Bermula 2.30 pagi selesai pukul 3.30 pagi. Pukul 3.30 pagi. Jadi walaupun ayah dan ibu arwah adik Adam tidak bersama, namun ayah daripada SKKL pergi mengiringi jenazah sampai ke Terengganu. Sekarang ni masih di hospital lagi ya? Ibu dan ayah dah balik. Ibu dia dibawa acting pada saat kejadian. Lepas tu ayah dia di hospital bilik. Jadi sekarang ni mereka berada di Keroh dah. Mereka dah ada di rumah dah. Jadi Ustaz, untuk guru-guru SK Kuala Luar dan warga SK Kuala Luar, termasuk pekerja pelatihan, saya ada membuat kutipan. Saya mohon kutipan pada guru-guru dan juga para pekerja seikhlas hati. Dan setakat ini saya dapat kutipan sumbangan lebih kurang RM250 yang akan saya sampaikan kepada ibu arwah adik Adam mungkin pada hari Jumaat minggu ni. Hari Jumaat? Ya. InsyaAllah. Anak murid sekolah saya juga cikgu. Oh, ya kan? Ya. Madrasah Al-Mansuriah tu. Oh. InsyaAllah saya akan maklum kepada guru besar Madrasah Al-Mansuriah. Mungkin kalau kita buat kutipan. Ustaz, ya. Ya. Tak mana kita boleh lah, tak mana kita mampu je. Bukannya kita banyak seikhlas hati kan. Saya nak jadi hari Jumaat ni mungkin saya akan buat penyerahan untuk duit kutipan dermawan lah. Hari ni Rabu no? Rabu, Khamis, Jumaat ada lagi lah. Nanti saya maklum pada guru besar sekolah sana lah, Mansuriah no? Okey. Okey. Ustaz, selain daripada itu Ustaz juga, ini perkembangan semasa lah. Untuk pertandingan pengiktirafan surau Imara 2021 ditangguhkan ke tahun 2022 Ustaz. Jadi surau kita ke peringkat kebangsaan ditangguhkan ke tahun 2022. Namun begitu, untuk pertandingan tandas amalan bersih, SK Kuala Luar akan mewakili daerah Hulu Perak menuju ke peringkat kebangsaan pada tahun ini. Ya. Dan pada yang tangguh surau tangguh. Surau tangguh, tandas pada tahun ini kita akan mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan. Setakat ini perkembangan yang terbaru. Okey, terima kasih cikgu. Okey, ada lagi yang nak usul? Ada di kalangan PIBG ni ibu bapa? Kero? Kau beli satu usul lah. No, Pak Sabiah. Nampak sikit. Boleh tak saya nak usul nak kata usul tu tak sangatlah. Saya cuma nak buat satu lah. Majlis solat hajat dan bacaan Yasin untuk inilah
pandemik ni lah, COVID ni. Saya nak buat sekali ya. Boleh cadang hari apa kita boleh buat. Yang ni untuk guru dan ibu bapa. Selalu kita murid-murid hanya untuk guru-guru dan ibu bapa. Ustaz, selalunya kalau kata di pihak kami di sekolah ni, setiap malam Jumaat, Khamis malam Jumaat, kami akan adakan bacaan Yasin. Yang diketuai oleh Ustaz Rahim lah, dia punya ni. Saya tahu apa itu. Jadi kalau kata Ustaz nak buat untuk bacaan Yasin dan juga surah Hajat, saya rasa tak ada kekangan. Sebabnya kita tu Ustaz boleh bincang dengan Ustaz Rahim, kita boleh wartakan dalam FB dan juga WhatsApp. Kita buat sekali itulah. Kita buat sekali, Ustaz. Sekali. Boleh saya maklum Ustaz Rahim Jadi Ustaz, apa kata Ustaz kadang-kadang dalam mesyuarat agung FG, kita buat mesyuarat agung hari Rabu. Kalau cantik tu, esoknya Khamis malam Jumaat kita dah boleh buat dalam majlis itu. Kita buat majlis, betul cikgu. Kita boleh buat ibu bapa semua. Ya. Sebab Ustaz, lagipun kita tengah orang kata bercuti lah, walaupun dia setengah tu kerja, bukan saya kerja. Tapi orang kata ada yang katakan kerajaan daripada kalangan guru bercuti, mungkin dia pun boleh gunakan masa tersebut bersama keluarga kan? Kita boleh maknanya kita solat hajat tu maknanya bersama dengan keluarga, anak-anak semua. Ya. Seluruh kita kata anak-anak ni lah, anak-anak murid sekali lah, dengan import sekali lah. Kalau boleh kita buat bukan apa, supaya kita sekarang, keadaan kita sekarang ni insyaAllah lah. Ustaz, kalau boleh kita minta Ustaz jadi kalimah terus. Ya. Boleh tak ya? Okey, saya minta, insyaAllah saya akan bagi tazkirah 5 minit saja. Alhamdulillah. 5 minit sebelum kita nak baca ayat Yasin dan solat hajat. Betul Ustaz. 5 minit. Untuk insyaAllah. Jadi kita boleh benda ni kita war-warkan dalam mesyuarat agung PMG hari Rabu. Kita boleh dekat. Boleh Ustaz Daud? Ustaz Daud? Saya boleh ya, okey. Okey, jadi usul ataupun cadangan boleh jadi insya-Allah lah. Kita boleh maklumkan kepada ibu bapa. InsyaAllah kita kena beri keyakinan kepada ibu bapa bahawasanya apa yang kita buat, apa yang kita lakukan insyaAllah untuk kebaikan mereka juga, anak-anak juga insyaAllah. Lagi ada cuma usul ibu bapa tu lah kita hantar awal sikit lah. Ada lagi? Usul ibu bapa, esok Ustaz Hatun akan hantar kepada guru. Okey. Maknanya kalau dia free malam ni dia hantar Ustaz. Kalau kita kata tengok yang betul-betul penting saja kita pilih betul-betul. Kalau kita tak payah dia mampu mepek. Anak ni kalau tahu kita yang betul penting. Memang. Lepas kan ni sikit kau nak bertahan dalam ni. Kalau bertahan kena jangan lari pula. Apa bukan usul kena ajar ada usul dia. Kena dah. Mementingkan InsyaAllah. Betul. Bertayamum kerana bekalan air yang banyak. Betul ke? Apa dah? Tayamum sebab bekalan. Okey, sekarang ni kita masih lagi lah di sekolah. Macam mana keadaan sekarang ni? Macam mana reaksi guru semua ni? Saya nak tahu juga kau ada sekarang lah, walaupun dalam keadaan kita kata macam keadaan pandemik ni, insyaAllah lah, saya rasa ada runutan ke macam mana cikgu? Alhamdulillah Ustaz, setakat ini cikgu-cikgu saya semuanya berada dalam kawasan. Ya. Saya menerima 2 orang guru baru, iaitu Puan Auni
Auni Puan Auni Amalia Auni binti Muhammad Rizwan dari yang bertukar daripada SK Convent Jalan Pil Kuala Lumpur, ya. Dan yang kedua Puan Rushidah binti Masirin yang bertukar daripada SK Kuala. Mereka gantikan Puan Hajah Musalamah binti Ismail yang telah bersara pada 1 April 2021 dan juga Puan Hajah Hasnah binti Hamid yang bersara pada 7 April 2021. Namun begitu, saya masih tidak mendapat guru bahasa Inggeris kerana penggantian Hajah Fazilah binti Abdul Rahim yang telah bersara pada 1 Jun 2021 masih belum ada. Ya. Sekarang saya kekurangan 3 orang guru lagi, Ustaz. Kalau berdasarkan keperluan dan juga keperluan dan juga kota untuk guru SK keluar, saya masih kekurangan 3 orang guru. Dan saya maklumkan juga di PIBG pada hari ini, seorang guru saya sedang sakit dan mendapat rawatan di Hospital Taipei dalam rawatan iaitu Encik Azmi bin Lu. Doa. Ya. Bagi kita sama-sama doa lah kan, kalau boleh ni. Kita baca Yasin tiap-tiap malam kan, tak kira lah malam Jumaat kan. Kita mohonlah kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan kesihatan dia baik lah, insyaAllah. Kesihatan semua ni. Kalau boleh tu malam-malam tak apa, kita bacanya insyaAllah. Kalau tak boleh seminggu sekali pun. InsyaAllah mudah-mudahan cikgu sekolah kita tu semoga Allah Ta'ala sembuhkan, insyaAllah. InsyaAllah. Lagi yang lain tu ada Ustazah Halimah tu dah. Ustazah. Ustaz. Ya. Alhamdulillah. Sebentar. Ustaz cakap ni dengar. Sampai saya dengar Ustaz. Tapi saya seronok kali ni semua dapat lah bersama-sama kan. Kalau Ustaz duduk okey lah. Kalau Ustaz dah boleh masuk Google Meet, okey lah. Tapi Ustaz ada dengar suara lagi Ustaz. Tak ada dengar suara dia lagi. Kalau kita dengar Ustaz dah memang tak dengar suara. ada ke tak ada ke kat situ je kita ni. Saya nak maklum tadi. Ni satu ni. Hadiah tadi. Ya Ustaz. Hadiah anak saya tadi cikgu tersilap kot. Tertukar kot Ustaz. Tukar. Dia ada gerak apa? Mak hijab. Nanti kena rujuk ke Ustaz Aid ke sana. Ni pertandingan video TikTok ni. Nanti Ustaz tukar dengan rujuk pada Ustaz Aida. Sekejap kita cari pula lah. Sebab tadi pun daripada kita tukar dah hadiah. Tak apa, insyaAllah saya selesai. Okey Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi? Kalau tak ada, kita hal-hal lain lah. Ya, hal-hal lain. Saya rasa mana cikgu-cikgu yang mana yang rasa nak luahkan. Saya InsyaAllah lah kalau berasa tuan-tuan dapat nak latih cari nak cari YDP lain ke. Okey, ada hal lain?
Cikgu Zamri. Cikgu Zamri tak? Cikgu Zamri. Cikgu Zamri. Buka kamera semua, nak tengok muka. Di sini PKM memohon kerjasama AJKPIG Ya. untuk membantu bagi pendaftaran tahun 1 kerana kita tak biasa lagi tahun 1. Kalau dah sampai bulan 9 ni baru 59 orang. Maksudnya kalau bulan 9 ni kita dah mencecah 79 ke 80 orang dah. Sekarang ini kita baru 59, jadi kita dapat ustaz. Namun apa yang tak daftar dan bila tahun depan bulan 3 kita mula persekolahan, mak bapak baru nak daftar, nanti dia akan jam dekat JPN. Ya, ya. Dia akan cicil bantuan puang, bantuan RNT, bantuan yang yang 100 bantuan awal persekolahan tu, dia akan cicil semua. Dia akan ganggu lah. Dah kita dah hantar tak? Kita dah hantar melalui grup WhatsApp dan sebagainya, FB. Tapi takut ada mak bapak mungkin yang anak sulung ke, sebab tadi pun baru ada polis orang tu, anak sulung tu, dia tak pasti dia tahun 1 ke perang. Tahun 1 tahun perang baru daftar, baru hantar borang tadi. Dalam syarat, kalau kita dalam syarat pun kita kena maklum sekali lagi. Kita kena maklum lagi sekali, tak kena ingatlah tu benda tu kena war-warkan lagi sekali. Takut jadi masalah. Ya, takut nanti bila dia pun daftar lewat ustaz, bantuan dia pun banyak cicil. Ya. Ada lagi? Ada soalan lain dah ni. Usul tak tahu. Lawa orang tak tahu kan? Nampak kepala ustaz Ada lagi. Sofian tak usul ke? Dia buat design. Tak ada Puan. Belum tak. Jadi boleh lah nak pergi tengok sekolah tu, lalu-lalu tu. Tapi ustaz kalau Puan Sofian nak bagi dia kena berbahasa Arab. Pemadam. Tu. Boleh ya. Pemadam. Betul saya nak sikit lah. Kalau nasi Arab tu laksa. Boleh. Macam mana kita yang Encik Zul tu tanam capai baru ni? Oh, Cik Hafizul. Ya, macam mana? Projek yang baru ni yang lepas tu Ustaz, dia mengalami kerugian juga lah sebab kita PB 2 minggu kan. Dia di hujung-hujung tu ayam buahnya lebat tapi dia tak dibenarkan masuk ke kawasan sekolah, buang gitu je buah. Dia ada maklum pada saya tu, hari tu saya jumpa. Ya. Dia tak boleh nak masuk. Dia tak boleh nak masuk. Dia maknanya dia di situ jadi masalah lah. Jadi kerugian itulah. Ya, dia mengalami kerugian Ustaz. Dekat situ dia memang mengalami kerugian. Sebab pada mulanya kita PKPD mungkin tak apa lagi, boleh lagi lah. Bila PKPD yang kuat luar tu, dia tak boleh masuk sebab pos sekolah kan? Memang. Padahal kalau ikutkan Kaidul Hafizul, dia tak ke mana pun, dia memang di kawasan pagar Kawat Duri dia. Pasal dia ada maklum sikit, dia kata dia nak bayar pun dia rugi banyak lah. Tapi mungkin dia mengalami kerugian yang banyak Ustaz. Saya rasa duit yang untuk pendapatan dia tu, dia kena guna pusing modal untuk yang dia buat tanaman kali ni pula. Ya. Kita tahu. Harga capai pun masa tu murah. Saya tahu. Ya, Ustaz, turun jadi RM4 ke RM3.5. Saya pun saya pun jadi macam nak ambil duit pun jadi tak sampai hati sebabnya dia pun dah banyak bantu kita juga kan. InsyaAllah capai dia elok kot tahun ni. Saya tengok. Saya tengok nampak dah tumbuh macam ni dah.
Dah tinggi dah pokok dia. Ya, saya dah tengok dah ni. Dah pergi dah. Ha. Tapi dia bayar juga duit tu. Belum lagi. Setakat ni belum lagi. Saya pun nak minta dia disegan kalau Allah kesian ke dia. Sebab dia bagi tahu saya hari tu. Dia kata dia tak boleh nak bayar lah dia. Memang capai dia rugi dia kata. Dia tak boleh nak masuk dia kata. Memang dia mengalami kerugian semua lah. Itulah yang tapi yang tu saya April. Lepas tu Ustaz dia bantu lepas dia habis tanam di cabai dia dekat, dia bantu Ustaz Rahim untuk buat peti terung. Jadi saya anggap macam ni lah. Mungkin modal dia tu dia putih untuk peti terung untuk dibantu surau. Jadi saya pun buat diam je lah, saya malah nak gitu kan. Okey. Jadi kita terima yang kita bantu untuk surau tu lah Ustaz. Okey, insyaAllah. Rasa dalam 300 pokok kot dia buat peti terung. Oh, banyak tak tu? Banyak-banyak Ustaz di belakang tu. Dan dia menggunakan pekerja dia juga untuk susun polybag dan sebagainya. Kita nampak ada malam kot 2-3 orang juga datang susun balik tu semua. Benar tu yang terung panjang pendek bulat? Terung panjang saja Ustaz. Kalau terung panjang dia ada harga lah. Kalau bulat ni sikit lah. Kalau bulat kita pun tak berapa kuali. Bagi gitu lah. Kalau panjang tu pakai-pakai kalau tak ada boleh. Bisa air melacak. Tak ada keluar tak? Okey, ada lagi? Ya, Mira. Kalau ada apa-apa pun boleh WhatsApp dalam grup AJK dulu lah. InsyaAllah. Ustaz, saya rasa usul dulu kita usul dah hantar dalam WhatsApp. Parent yang berusul, dia kena WhatsApp personal pada Ustaz Atul. Dia tak boleh hantar dalam grup. Ya. Kan? Betul tak Ustaz? Ya. Sebab nanti dalam grup semua orang akan baca. Jadi nanti kita akan buat makluman itu. Setiap usul mesti dah dihantar secara personal kepada Ustazah Atul, iaitu Ustazah PABG. Dia tak boleh baca, dia tak boleh hantar kepada grup ni. Grup AJK dia kena dia kena hantar dalam grup. personal lah. Ya. Dia hantar personal pada Ustazah Atul. Ya. Boleh maklum lupa. Okey, ada lagi? Saya tak ada nak tutup Saya pun nak kelek Ustaz, saya tengok cuaca okey tak hujan dah ni. Tadi minggu. Lupa dah tahu, kelek-kelek kan. Okey, terima kasih kepada semua AJK pada hari ini. Alhamdulillah, saya bersyukur. Terima kasih kepada semua AJK dapat hadir pada petang ni, walaupun secara maya. InsyaAllah kita usahakan dengan lebih lagi di masa-masa akan datang. Jadi saya mohon berbanyak-banyak kemaafan sekiranya ada salah tutur bahasa ataupun kesalahan. InsyaAllah kita perbaiki di masa-masa akan datang. Jadi kita sudahi majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallahumma wa bihamdihi. Ustaz minta buka kamera dulu Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ustaz minta semua orang buka kamera untuk ambil gambar Ustaz. Semua buka kamera, depa nak ambil tu gambar ni. Saya ambil kat ni. Nak ambil gambar. Kita nak gambar, kita baru dapat tahu kita buat betul ni. Apa lagi saya ambil gambar ni? Nak ambil gambar dah mu. Ina. Okey, Cikgu Aslina standby untuk ambil gambar. Ina. Okey. Cikgu Zamri buka kamera. Gambar dulu guys.
Ustaz Azlan pun tak nampak betul ni. Tak nampak tau. Tak nampak. Tak nampak betul. Prinsip. Saya tutup pun tak nampak. Cahaya. Ustaz Azman nampak. Yang tak ada Cikgu Oh, tak ada. Zafri, Cikgu Zafri Ghazali, Cikgu Betul Ustaz nampak. Puan Sofian nampak? Nampak. Okey. Pak Zafiah. Yang mana? Okey. Okey. Okey, Terima Amir. kasih. Ha. Okey, dapat dah. Okey, selesai. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, pulang ada. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Ada orang? Aduh, lama lagi tadi. Lagi kali dia mak dia kat belakang pulang. Okey, dah. Kami nak pergi bayar. Ada. Okey. Masuk. Siapa tu? Oh, Ustaz Jul. Nak tak yang